Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera yang berbahagia Datuk Dr. Mahinder Singh Nahar Singh selaku Koordinator Connecting Dots Learning, rakan-rakan guru CDL, rakan-rakan pengetua, guru-guru besar, guru-guru, para peserta yang saya hormati sekalian. Terima kasih kita berada pada sesi CDL seperti biasa yang ke udara pada setiap hari Jumaat jam 3 hingga 4:30 petang. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini adalah hari atau minggu yang ke-39 kita ke udara berturut-turut. Berarti kita dah nak sampai ke hampir 1 tahun berada dalam siri Connecting Dots Learning dalam siri hands-on online session. Dan pada hari ini seperti biasa kita akan memulakan majlis kita ataupun perkongsian ilmu kita bersama-sama dengan Datuk Dr. Mahinder Singh dengan tajuk Student Physically Educated. Silakan Datuk dengan sesi snippet session kita. Silakan. Terima kasih Dr. Zalina. Selamat hari Jumaat kepada semua yang hadir untuk sesi kita pada petang ini. Sekali lagi saya ucapkan masih lagi ramai yang sedang meraihkan Hari Guru ya. So tahniah kepada semua. Tajuk yang saya pilih hari ini ialah berkaitan dengan satu tajuk di mana kerjaya saya sendiri bermula dengan tajuk ini, iaitu tentang pendidikan jasmani dan kesihatan ya. Dan tajuk kita ialah Are Students Physically Educated? Adakah murid-murid faham tentang kepentingan, adakah kita warga pendidik faham tentang kepentingan pendidikan tentang aspek fizikal kita. Dan untuk ini kita sentiasa menghadapi banyak isu, banyak cabaran. Kadang-kadang kita tahu bahawa di sekolah susah juga ya. Ada sekolah yang tak ada padang dan ada sekolah yang ada murid yang ramai, kawasan yang kecil, dan tapi pada masa yang sama kita nak mengutamakan pendidikan jasmani dan kesihatan dan juga sukan. Program sukan sememangnya adalah lanjutan daripada apa yang kita terima dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Kalau di setengah negara macam umpamanya Canada, mereka ada QDPE, Quality Daily Physical Education. Artinya setiap hari, setiap kelas di setengah provins ada pendidikan jasmani setiap hari. Mereka mengutamakan physical activity. So saya banyak menghabiskan masa saya dalam sukan, iaitu dalam bidang pendidikan jasmani ya. Dan kajian saya untuk PhD pun adalah berkaitan dengan kesihatan dan kecergasan kanak-kanak. Dan kalau anda lihat gambar, tak tahulah beribu-ribu ujian lemak saya lakukan untuk hampir 3 tahun ya. Dan juga ujian makmal, macam-macam ujian dilakukan untuk menilai kesihatan dan kecergasan kanak-kanak. Pada masa sekarang ya, setelah saya meneliti data, didapati bahawa semasa pandemik, kadar peratus obesiti dalam kalangan kanak-kanak berumur daripada 2 hingga 19 tahun meningkat ke 22.4%. Walhal pada tahun 2019 kadarnya adalah 19.3%. So sudah pastinya pada tahun 2022 melebihi 22% kemungkinan besar. Dan mengapa ini adalah satu angka yang patut kita teliti? Kerana bila kadar obesiti tinggi, dia ada kaitan, ada korelasi dengan banyak penyakit atau permulaan penyakit. Yang paling kita tidak mahu ialah penyakit itu bermula daripada bila kanak-kanak sudah ada di bangku sekolah. Dan mungkin kita tidak tahu bahawa sumbatan saluran darah, aterosklerosis, boleh bermula daripada peringkat kanak-kanak.
kajian di atas askar Amerika yang terlibat dalam perang di Vietnam, mereka yang meninggal semasa bertempur itu, bila dibuat otopsi, mereka dapati bahawa ada, walaupun berumur 21 tahun, ya, askar muda-muda pun, sudah ada aterosklerosis, iaitu berlaku sumbatan di saluran darah. Blockages already started from daripada otopsi yang dijalankan. So kita kena faham bahawa sekarang ini adalah zaman di mana kita boleh dianggap mewah sedikit, maka makanan dan fast food dan sebagainya memainkan atau mempengaruhi kesihatan kita. Kita tahu falsafah pendidikan kebangsaan mengatakan murid kita nak fokus pada aspek fizikal, mental, emosi, sosial, rohani. Itu adalah holistic education. Kita tidak boleh abaikan. Kita ada pelajar yang cemerlang, yang hebat dan sebagainya, tapi kalau dari segi kesihatan dan fizikal mereka ada kekurangan, maka itu tidak mencerminkan sistem pendidikan yang holistik. So banyak negara, kalau di Singapura mereka memulakan intervensi for obese students di peringkat sekolah sendiri. So lemak itu, fat babies will become fat adolescents, ya. Fat adolescents will become fat adults. So perkara ini perlu dilihat di bangku sekolah. Kalau kajian tahun 2020 menunjukkan peratusan obesity ialah 22.4%. So we have to give it a serious thought. Kalau pelajar tinggal dekat bangunan apartmen dan sebagainya, tingkat 13, kadang-kadang tak ada peluang untuk aktiviti fizikal. Berbeza daripada zaman 60-an dan 70-an di mana kanak-kanak berada lebih lama di luar rumah daripada dalam rumah. Zaman sekarang murid atau kanak-kanak berada dalam rumah, banyak dalam rumah daripada di luar rumah. Termasuk tarikan gadget dan sebagainya. So bila itu berlaku, maka aktiviti fizikal dalam kanak-kanak sudah kurang. Mereka sedang mengikuti kehidupan sedentary. Maka apa jua aktiviti fizikal yang setengah murid dapat ialah semasa mereka berada di sekolah. Dan kalau masa di sekolah tu tak ada PJ untuk apa jua sebab ke, maka tak adalah aktiviti fizikal untuk murid itu kemungkinan besar. So, kita kena harus beri perhatian, tidak ada pun satu mata pelajaran yang lebih penting daripada yang lain. Maupun sejarah, matematik, sains, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya. Setiap mata pelajaran ada meritnya sendiri. Every subject is important if you want a holistic education berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan kita yang cukup murni, cukup cantik. Tapi sekarang kita mesti menzahirkan falsafah itu. Pakar-pakar di Malaysia, Prof. Ismail daripada UKM dan pakar yang lain universiti selalu kata obesity is not funny kerana dia ada kaitan yang tinggi dengan penyakit. Dan bukan juga untuk kanak-kanak, bagi kita juga, untuk cikgu dan semua, kita perlu beri perhatian kepada aspek ini. Next please. Dan apa yang berlaku? Kita panggil the creeping obesity. Kalau anda lihat daripada graf ini, dari umur 25, pada umur 25, tabiat makanan, aktiviti fizikal dan kadar metabolisme adalah sama. High. Yeah, high. High is high in eating habits, high physical activity, but high kadar metabolisme. Tapi bila umur meningkat 25, 35, 45, 55, 65, cuba lihat apa yang berlaku kepada anda sekarang yang berumur 40 ke atas. Tabiat makanan kekal tinggi, aktiviti fizikal sudah berkurangan,
kadar metabolisme menurun. Dan trennya akan ikut sebegini sampai umur 55 dan 65. That's why it's called creeping obesity. Pada satu masa kata, oh, I'm putting on weight, kenapa dan sebagainya. Kerana eating habits tak berubah. So body fatness itu, arrow di tengah tu, body fatness will increase when physical activity decrease. And kadar metabolisme berkurang, menurun. Next please. Caranya mudah aja tuan-tuan dan puan-puan. Kalau anda lihat gambar raja yang saya tunjukkan, gambar yang pertama, dacing pertama, kalau intake banyak, berat, kita makan banyak, output tenaga kurang, apa yang tertulis di bawah? Weight gain. Kalau kita intake makanan dan tenaga kita gunakan untuk aktiviti fizikal macam-macam, kita boleh maintain. Walaupun untuk kanak-kanak, walaupun untuk orang dewasa. Kalau intake kita itu kurang, tapi output banyak aktiviti fizikal kita lakukan, maka berlaku fat loss. Gambar raja di atas menunjukkan exercise, caloric output, ya. So ini adalah prinsip yang mudah. Prinsip tentang input dan output. Right? So kita kena seimbangkan tentang ini. Right? Prinsipnya senang aja. So jagalah dari segi makanan kita. Next please. Untuk kanak-kanak, kids need to be physically active for at least 60 minutes a day. Zaman 60-an, masa kita, zaman saya lah, kanak-kanak dulu, main 60 minit itu biasa. Dan dalam 3 kali seminggu itu mesti aktiviti yang lebih mencabar. Ada variasi. Aktiviti itu vigorous. Sesuai dengan umur, kalau kanak-kanak berumur 6 tahun, 7 tahun, sesuai untuk mereka, tapi mesti menyeronokkan dan boleh bina daya tahan, kekuatan otot, tulang, istilah walaupun ada orang panggil daya tahan cardiorespiratory, kita panggil stamina. Anda selalu dengar istilah stamina digunakan. Dan untuk bina kelajuan, ketangkasan, koordinasi, masa tindak balas yang baik dan imbangan, balance. All this is only through physical activity and sports. If you sit down in the class all the time, duduk di atas kursi, jangan harap semua perkara ini akan terbina. Ia hanya akan terbina melalui aktiviti fizikal. Children must be active for at least 1 hour a day. Play. Allowing them to play. Benarkan mereka untuk main. Tapi kita tahu ini adalah satu cabaran kerana kita menghadapi seperti saya kata tadi, kalau duduk di tingkat 15, datang ke sekolah, di depan kalau di Putrajaya, melintas jalan, naik terus ke your apartment dan tak ada peluang untuk kanak-kanak bermain dan sebagainya. So, aktiviti fizikal di sekolah merupakan sangat penting. Satu, melalui pendidikan jasmani, dan yang kedua, melalui co-curriculum. Pendidikan jasmani dan kesihatan, co-curriculum sukan sama penting dengan semua mata pelajaran dan aspek yang lain. Next please. Dan itu asas. Kalau kita nak melahirkan atlet murid sukan yang boleh sampai ke peringkat antarabangsa, ia bermula dengan program pendidikan jasmani di sekolah. Saya gunakan istilah program atau mata pelajaran, pelaksanaan mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan dengan baik, dan juga co-curriculum sukan dilaksanakan dengan baik dan cemerlang. Next please. Kajian menunjukkan 70% of Malaysians do not exercise. School kids memang bawa beg yang berat. Ini hanya kartun saja, hanya untuk menghiburkan kita pada petang ini. So, cubalah kita cari dan mengutamakan pendidikan jasmani dan kesihatan untuk murid-murid kita, sama penting dengan semua mata pelajaran yang lain. Healthy mind in a healthy body. Essex itu datang daripada Latin ansano in corpore sano. A healthy mind in a healthy body. So itu saja daripada saya. Kita masuk ke slide yang terakhir. Saya akhir dengan ungkapan yang saya selalu nyatakan, buku adalah beban latihan untuk minda,
ilmu datang daripada buku, books are the training weights of the mind. So itu saja daripada saya. Terima kasih semua dan yang mendengar. Terima kasih Datuk atas perkongsian yang baik. Nampaknya hari ini kita Datuk memberikan satu input tentang berfokus kepada kesihatan terutama pada anak didik kita. Saya sangat setuju, lebih-lebih lagi sekarang ni tengah musim Hari Raya, lambakan ataupun limpahan rezeki yang sangat banyak, makanan, kuih-muih dan sebagainya. Berlumba-lumba sekolah-sekolah mengadakan majlis Hari Raya. Makanannya sangat banyak. Saya hari ini juga menghadiri salah sebuah sekolah di Kuala Lumpur dengan banyak menu dia pelbagai. Sehingga kan kadang-kadang lupa yang sebulan hari itu berpuasa, sekarang ni macam makan dan makan dan makan. Dr. Zalina, tahun 94 dan 95 bersama seorang profesor daripada negara Jepun, kita buat kajian tentang bulan puasa ya. So macam Dr. Zalina kata tadi, kadar berat badan menurun, tapi 2 minggu selepas raya kita ambil semula berat badan, kita ambil lemak, semua naik. Betul. So kajian sudah buktikan ya. So lepas masa raya tu kena jaga juga lepas. Betul. Sangat betul. Tapi Datuk, mungkin saya nak tanya satu soalan. Boleh. Kalau kita tengok, memang kita nak balance diet, nak dapatkan berat input dan outputnya yang seimbang supaya badan kita dapat dalam keadaan sihat, kita boleh cergas minda, boleh bergerak dengan baik. Tetapi anak-anak kita hari ini ramai yang duduk diam. Kita pun begitu di hadapan komputer dan membuat kerja lain. Murid-murid pula lebih suka kepada game kan. Jadi duduk depan komputer. Lebih-lebih lagi kalau mereka tidak ada ruang untuk beriadah. Apa nak dibuat agaknya di sekolah yang kalau di Kuala Lumpur kita ada banyak sekolah yang tak ada padang. Itu soalan cepu mas tau. Bila tak ada padang nak buat apa? Okay, of course, satu saya boleh kata, kalau dia bertingkat, then get students to use the stairs. Tangga di sekolah, gunakan itu, going up and down. Because paling penting saya rasa ialah untuk jaga daya tahan cardiorespiratory, the fitness of your heart. Kalau kalau ada dewan dan sebagainya, ada aktiviti yang boleh dibuat, yang contoh ya, Dr. Zalina, saya pernah banyak adakan skipping bila tak ada padang ya, buat skipping, belikan skipping rope, dapatkan untuk RM3 lebih. Untuk kajian saya, I got the students to do a lot of skipping, yang mana ada kekangan dari segi kawasan. And skipping is one exercise yang membolehkan daya tahan otot kaki dan juga cardiorespiratory. So ada senaman yang boleh dijalankan dalam kawasan yang kecil. Tapi kita kena usahakan. Kalau di Putrajaya, mungkin dekat apartment tak ada kawasan, tapi naik kereta, nearly every family has got. Kalau bukan satu atau dua, kalau bukan dua, at least sebuah kereta. Banyak kawasan. Take them. Kita paling kurang 3 kali seminggu. Kalau di sekolah sudah ada 2 waktu PJ, 1 koko, itu sudah 3 kali dah. Koko sukan, 2 kali PJ. Dan yang baki itu kalau boleh pergi ke dekat tasik dan jalan atau jogging atau berbasikal dan sebagainya, it's already improving their fitness. Something is better than nothing. But the worry is when nothing. Di sekolah pun, bila budak turun lewat, even warm up pun tak ada, little bit of kecergasan pun tak ada. Betul. So physical activity and moving is very, very important. I started off as a physical education teacher, so I know that even in IAB, bila saya mula jadi pensyarah, kursus yang saya tawarkan was leadership and wellness. And very good response selalu. Leadership and wellness, right? So kalau
ada sekolah yang minat tentang leadership and wellness, boleh dapatkan nombor saya daripada Dr. Zalina, and saya boleh rangka program untuk staff especially untuk wellness mereka. Bagus. I think wellness is very important. Bila datang untuk program wellness dekat IAB dulu, semua orang kena pergi untuk pemeriksaan perubatan sebelum datang. And then they bring their report masa mereka datang. So very happy kerana itu satu jenis kebajikan lah. Staff kita tu sangat penting. Kalau Dr. Zalina ingat, saya ingat dalam satu daripada my perkongsian ya, saya sebut bahawa kita adakan macam Dr. Zalina kata, hari ini kita belanjakan duit untuk jamuan raya, very good, fine. Kadang-kadang hujung tahun kita belanja pergi ke hotel RM180 seorang. Belanjalah RM75 untuk pergi ke path lab dan buat semua ujian tentang kolesterol, hati, jantung dan sebagainya. Do that for your staff, ya. And then panggil seorang doktor untuk beri ulasan tentang result itu. Maka itu satu jenis kebajikan bagi saya. Itu saja. I know we are short of time. Baik, terima kasih Datuk, dan itu satu tips ya yang mungkin Datuk berikan kepada rakan-rakan pengetua guru besar dan guru-guru yang ada pada sesi kita hari ini. At least we have something to ponder, nak fikir macam mana nak buat untuk anak-anak kita dan juga untuk kita sebagai pendidik. Kalau tidak nanti kita nak naik tangga masuk kelas pun tak larat nak jalan. Sebab tu salah satu cara sekarang ni bila nak jadi pemimpin di sekolah, fizikalnya mesti fit. Itu salah satu kalau di Kuala Lumpur. Kalau tidak nanti besar boleh panjat dengan tingkat 3 dan 4 untuk memantau kelas. Dan berita baiknya, fitness walaupun pada mana-mana peringkat umur, it will improve if you start doing physical activity. Even for smoking, kalau you berhenti merokok, adakah ia akan bawa kebaikan kepada kesihatan? Jawapannya ya. So it's not like, oh saya dah 20 tahun merokok, berhenti sekarang tak ada faedahnya. Ada faedahnya kalau you berhenti. Kajian menunjukkan. Okay. Betul. Baik, okay. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Datuk Dr. Mahinder Singh atas perkongsian yang sangat baik. Saya kira itu tips tu dalam banyak-banyak kita asyik makan sekarang. Kita kena ingat untuk diri kita sendiri dan juga anak didik kita. Terima kasih sekali lagi Datuk. Thank you. Baik, tuan-tuan dan puan, sesi kita pada hari ini, sesi perkongsian ilmu siri yang ke-39. Kita akan berjumpa dengan seorang lagi arahan guru yang akan berkongsikan ilmunya kepada kita. Walaupun pada peringkat awal saya haruslah menyatakan apakah objektif kita pada Saban Minggu. Ya, kepada peserta-peserta yang baru mengikuti sesi ini, pastilah tidak tahu lagi apa objektif kita, tetapi yang dah biasa ikuti Saban Minggu atau setiap minggu kita nyatakan hasrat kita sebenarnya perkongsian ini adalah untuk berkongsi ilmu dan kemahiran sesama kita. Kita nak bangunkan kompetensi guru-guru kita termasuk diri kita sendiri, dan kita nak meningkatkan upayaan pendidikan yang ada pada diri kita untuk kita sebar luaskan kepada rakan-rakan lain, dan pastilah untuk membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Dan siri ini berlangsung pada setiap hari Jumaat secara percuma, dilaksanakan pada jam 3 hingga pukul 4.30, tapi sebelum tu 10 minit pertama kita bersama-sama dengan Datuk Dr. Mahinder Singh dengan perkongsian yang pelbagai topik untuk 39 minggu ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pada rakan-rakan di luar sana, nanti nyatakan kepada mereka bahawa siri ini atau sesi perkongsian ini adalah percuma, hanya untuk mendaftar sahaja, dan link untuk sesi ini akan diberikan melalui email. Dan tuan-tuan dan puan-puan tak perlu susah hati kerana kita buat secara santai, hands on, dan kita akan dapat sijil pada sesi perkongsian ini. Dan sijil itu boleh kita guna pakai dalam SKP LGKPM kita. Tuan-tuan dan puan-puan, networking sangat penting, jadi kita punya hashtag dalam CDL ialah Cikgu Bantu Cikgu. Baik, kita akan teruskan dengan
perkongsian daripada cikgu yang saya nyatakan tadi, iaitu Cikgu Nur Hafizan binti Abdul Wahab, seorang guru yang sedang lagi mengajar di SMK Air Merah Kulim Kedah, dan cikgu ini akan berkongsi dengan kita dengan tajuk Integrated Teaching Model, How to Make It Real. Silakan Cikgu Nur Hafizan. Okey, baik. Terima kasih Dr. Zalina. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua hadirin hadirat pada petang ini. Okey, tak rasanya tak terlewat juga untuk saya ucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik seluruh negara, warga pendidik yang ada dekat dalam kita punya live Zoom pada petang ini. Okey, seiring juga dengan kita punya slogan tahun Hari Guru tahun ni, Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Jadi moga-moga perkongsian saya pada petang ini membantulah kita menjadikan merealisasikan kesejahteraan sekolah masing-masing. Okey, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan diri dahulu kepada semua audiens. Okey, seperti diberi tahu oleh Dr. Zalina, saya Cikgu Nur Hafizan binti Abdul Wahab. Okey, saya merupakan seorang guru cemerlang fizik daripada SMK Air Merah Kulim Kedah. Ada tak orang Kedah dengan saya hari ini? Okey, pengalaman mengajar saya 15 tahun dari hari pertama posting sampailah ke hari ini. Saya mengajar fizik lah sebagai mata pelajaran utama. Dan saya juga merupakan penyampai fizik SPM Didik TV, dan saya juga merupakan peserta program Duta Guru kohort 1. Saya tengok ramai juga kita punya penonton hari ni, petang ni adalah geng-geng PDG saya. Okay, cuma itulah. Hai semua duta-duta guru. Okey, dan last kali tu kenapa saya letak saya punya profil tu, saya adalah pelajar pasca siswazah PhD di bawah selian Dr. Oti. Sebenarnya untuk tajuk yang saya akan kongsikan pada hari ini ni sebenarnya ada berkaitan juga sedikit sebanyak dengan saya punya research. Okey, tapi apa yang saya dah buat kajian, maka saya akan kongsi bersama cikgu-cikgu pada petang ini. Okey, baik. So jadi inilah tajuknya, kalau kita tengok integrated teaching model, how to make it real. So kalau kita pernah dengar teaching model ni ada banyak macam-macam jenis. Okay, tapi kita nak tengok apa yang kita nak dapat hari ni daripada perkongsian saya. Okay, so saya tuliskan sedikit di sini, saya nyatakan. Okay, terdapat 3 objektif lah yang kalau boleh kita capailah pada hari ini, iaitu kita nak mengenali pelbagai model pengajaran yang ada, kemudian kita juga nak mengenal pasti apa real world problem dalam PDP. Okay, kemudian apa kaitan real world problem dalam PDP tadi dengan model pengajaran yang kita pernah belajar daripada masa kita buat degree sampailah ke hari ini. Dalam DSKP pun ada. Jadi by the end of kita punya course hari ini, dalam kita punya CDL hari ini, saya berharaplah kita semua dapat menghasilkan mungkin satu idea model pengajaran yang mana kita boleh kaitkan dengan real world problem. Kalau untuk saya bagi subjek STEM lah sebab saya mengajar fizik. Tetapi idea yang saya akan kongsi pada hari ini adalah apa kita kata terbuka untuk semua mata pelajaran. Okey. Baiklah, sebelum kita teruskan, okey, untuk makluman semua, pada hari ini sesi kita kata interaksi antara saya dengan penonton semua, saya akan menggunakan class point. Okey, mungkin ada cikgu-cikgu sesiapa di sini pernah tahu tentang class point. Okey, cikgu-cikgu boleh tak scan QR code ni ataupun type pada browser masing-masing sebab kita nak cuba beraktiviti bersama-sama.
Okay, classpoint.app/join. Okay, cikgu isikan dekat sini. Kelas kod tu cikgu nampak dekat ruang atas. Cikgu punya paparan skrin sekarang ada nombor 64045. Okay, jadi cikgu isikan nombor tu di situ dan isikan nama cikgu supaya kita boleh berkenalan. Okay, so jom berkenalan. Boleh tak cikgu-cikgu ambil 1-2 minit untuk tuliskan. Okay, kita cuba berkenalan sedikit. Jadi sambil-sambil cikgu mengisi kelas kod ni, okay, dah ada 2 orang yang join, kita boleh nampak dekat atas ni. Okay, boleh ke cikgu-cikgu? Kalau cikgu-cikgu tak dapat, cikgu boleh maklumkan dekat saya dekat ruangan chat. Siapa tu? Okay, so, sekejap saya sharekan dia punya, saya sharekan saya punya screen. Okay, so kalau cikgu-cikgu nampak ada 2 orang sekarang ni yang dah join dan jawab soalan yang pertama ni. Kita ada BC, Matt ni siapa? Okay, so siapa lagi bersama saya petang ni? Okay, Cikgu Saliza. Okay, ada ajar Science and English. Okay, kalau saya tengok macam ramai dah masuk dekat sini. Ke memang tak boleh sebab ni boleh bagi link balik tak? Okey, link dia kalau cikgu tengok tadi, cikgu type saja dekat class point. Okey, sekejap saya cuba bagi link dekat chat. Sekejap. Okey, saya ada bagi link di ruangan chat juga. Saya berharap cikgu-cikgu dapat boleh klik di situ dan masukkan ni kelas kod. Okey, terima kasih kepada cikgu-cikgu yang mengisi di kelas kod ni. Nak tulis nama atau subjek? Bolehlah tulis macam tu betul Cikgu Saliza. Macam contoh saya tahulah, okey Cikgu Saliza ni subjek dia Sains, Cikgu Sharifah subjek dia Maths. So English, yang lain tu mungkin kita tak pasti subjek apa. Tak apa, kalau cikgu tak dapat nak buka kelas point, cikgu-cikgu boleh juga berkongsi subjek cikgu di ruangan chat Zoom kita supaya kita boleh tengoklah siapa yang bersama-sama saya pada petang ni. Okey, so terima kasih kepada yang dah join di kelas point. Okey, maksudnya kelas point saya berfungsi. Okey, saya dah lama meninggalkan kelas point ni. Okey, jadi ni soalan yang kedua untuk yang ini. Okey. So aktiviti pertama tadi cikgu akan stop. So cikgu akan tengok paparan kedua sekarang ni pada kelas point. Boleh tak? Kalau cikgu tak nak guna kelas point, cikgu boleh letakkan dekat ruangan chat juga. Apakah mood cikgu pada petang ini? Cikgu-cikgu yang ada dengan saya pada petang ni. Apa mood cikgu petang ni? Saya pun akan letakkan mood saya. Okey, kalau kita tengok dekat sini, saya ada letakkan mood meter. Okey, mengantuk ya Cikgu Maria. Mengantuk Cikgu Maria baru balik sekolah ke? Ni mungkin cikgu dah low energy dengan low listeners. Okey, tired. Okay, tak apa petang ni kita santai-santai, enjoy. Okey. Mendengar perkongsian daripada saya. Okay. So saya pun sebenarnya berada di dalam orang kata tidaklah yang berada di hijau, mungkin berada di kawasan yang kuning ni, penat sikit. Okay, faham. Mungkin cikgu yang bersekolah hari ni akan kepenatan. Okay. Hai Dr. Chandra ajar English. Okay, alright. Okay, good. Thank you for sharing cikgu-cikgu punya subjek. Cikgu juga boleh share cikgu punya mood meter pada ruangan chat. Alahai ramainya tired. Okay, tak apa. Habis kita punya perkongsian, insyaAllah kita berehat, cuti Jumaat. Macam saya Kedah cuti hari inilah, Jumaat dan Sabtu. Cikgu-cikgu lain mungkin bercuti pada hari Sabtu dan Ahad. Okay, tak apa. Cikgu jangan tidur ya, boleh mendengar perkongsian saya. Okey, so kalau saya tengok di sini, saya akan paparkan pada cikgu result dia ni. Okey, ramai cikgu yang share. Okey, boleh nampak ni.
excited, tenang-tenang. Okey, yang happy ni besar dekat tengah. So walaupun ramai yang tired, tapi nampaknya ada ramai juga cikgu yang happy. Okey. Okey. Alright, tenang-tenang. Okey. Alright, thank you cikgu. So kita akan teruskan ke perkongsian kita. Okey, cikgu-cikgu boleh meneruskan menulis. Okey, so saya akan terangkan dahulu apa sebenarnya model pengajaran. Kalau kita imbas kembali, kita belajar benda-benda ni semasa kita buat degree dulu. Mungkin buat buat diploma. Okey. Jadi sebenarnya model pengajaran ni kalau kita tengok kalau ikut definisi apa kelas kod untuk isi. Okey, dekat atas paparan skrin ni ada cikgu. Dekat atas ni 64045. Okey, terima kasih cikgu Musa. Okey, jadi rancangan yang boleh digunakan untuk membentuk kurikulum yang lebih baik. Jadi kalau kita kata apa rancangannya, dia sebenarnya seperti framework, satu guideline, satu langkah demi langkah yang cikgu-cikgu boleh tolong, yang cikgu-cikgu boleh guna untuk kita bantu bagaimana kita nak menjalankan PDP yang lebih baik. Okey. Jadi kalau kita tengok kenapa kita perlu ada model pengajaran, kita masuk kelas pun kita boleh je terus belajar, terus mengajar, tak payah tengok model. Tapi sebenarnya ada kalau kita ada panduan, macam kita nak buat RPH lah, kalau kita tidak ada ruangan untuk tulis dia punya standard pembelajaran, apa aktiviti, apa kaedah, apa penilaian. Jadi mungkin kita semua orang takkan sama kita punya RPH. Jadi kalau macam tu mungkin cikgu yang ada rujuk model pengajaran, dia punya rancangan pengajaran harian dia nampak sistematik. Tapi kalau kata orang yang tak nak rujuk, so mungkin dia kata ikut sukalah, just tulis beberapa perkara. Jadi kita macam mana kita nak bantu kita punya PDP supaya lebih berkesan, maka kita perlulah merujuk model pengajaran. Jadi dekat sini, Waalaikumsalam cikgu. Okey, jadi dekat sini hari ni cikgu dah nampak ni, saya dah bagi tahu kita punya model pengajaran tu ialah garis panduan, framework, langkah demi langkah. Jadi adakah cikgu-cikgu ingat lagi apa kita punya model pengajaran yang cikgu ikut untuk hari ni? Okey. So dekat sini saya akan buka lagi satu slide yang ketiga di class point. Okey, cikgu-cikgu yang baru masuk boleh cuba untuk respon pada model pengajaran yang cikgu-cikgu tahu. Okey, masih ingat tak apa model pengajaran yang cikgu tahu? Sebab kita nak tengok daripada model pengajaran yang cikgu ikut. Okey, sepakat dengan persiapan pembelajaran. Okey, bagus. Okey, jadi apa cikgu-cikgu ada tak yang menjawab? Boleh jawab kalau kata ni boleh cikgu jawab sahaja di kita punya ruangan, kita punya class point. Okey, so saya tengok dekat sini dah ada cikgu yang menjawab model pengajaran mastery. Ya, ramai yang kata mastery, modular. Okey, ada yang bagi tahu juga dekat chat tu, saya nampak ada inquiry learning, scientific learning. Bagaimana pula dengan cikgu-cikgu yang bukan STEM? Cikgu-cikgu sejarah, cikgu-cikgu sains sosial, macam mana cikgu sejarah ada tak dekat sini? Cikgu bahasa, apa model pembelajaran yang cikgu ikut? Okey, ada cikgu-cikgu yang share juga dekat sini, ya, differentiation, modul terbeza, pengajaran pembezaan. Okey, ini adalah yang baru yang saya dengar. Okey, masa-masa kita sekolah dulu, kita ada, masa kita dalam degree dulu, ada ke belajar ni? Mungkin modular ada, tapi yang sekarang ni yang up to date, yang banyak digunakan mengikut peredaran zaman, saya tengok memang seperti yang cikgu paparkan pada skrin ni lah, bertema. Okay, so saya share dengan cikgu-cikgu dapatan guru-guru kita.
Okey, so ni ada 5 orang, ada beberapa orang yang menjawab. Okey, yang tak dapat nak jawab dekat sini boleh jawab dekat ruangan chat di Zoom. Tak ada masalah. Kita yang mana mudah yang tu kita follow. Okey, nampaknya ada model pemprosesan maklumat. Okey. Adakah cikgu ingat lagi apa model pemprosesan maklumat? Banyak kan, kalau kita nak ikut kita punya ni memang sangat banyak. Okey, pengajaran langsung, Dr. Chandra kata cognitive learning, project based learning, thematic learning. Okey. Bagus cikgu-cikgu. Okey, jadi dekat sini saya akan berikan beberapa contoh model pengajaran yang mungkin kita pernah dengar atau kita dah pernah dengar dan lupa ataupun kita ikut pada hari ini. Okey, jadi kalau kita tengok yang saya nak share hari ini bukan semua tau, sebab kita ada mungkin beribu-ribu model pengajaran, tapi yang ni yang paling asas. Okey, by Glaser pada tahun 1962 dia menetapkan kalau cikgu nak mengajar dalam kelas sepatutnya ada 4 perkara ini. Objektif, set induksi, aktiviti, kemudian penilaian. Inilah yang kita buat saya rasa sehingga hari ini. Mungkin ada ramai lagi cikgu-cikgu yang lebih berpengalaman di sini dalam kita punya sesi CDL pada hari ini. Jadi jika cikgu-cikgu ada banyak pengalaman, cikgu-cikgu boleh share di ruangan chat. Okey, jadi ini adalah model yang pertama. Bagaimana model yang seterusnya saya nak share dengan cikgu? Ini model inquiry. Saya nampak tadi ada cikgu-cikgu yang menulis model inquiry based learning. Maksudnya murid kita tahu dekat sini dia boleh mungkin dia tak semestinya start dekat satu benda. Mungkin kita mula dekat sini. I discover. So bila murid discover, so then dia akan seterusnya I think. So lepas I think dia will try, and then bila dia dah try, menjadi ke tak percubaan dia untuk kita kata mengetahui apa yang dia discover tadi, dan dia akan reflect, kemudian dia akan wonder, dan kemudian dia akan investigate lagi. Model Glaser selari dengan SKPMG2 Standard 4. Ya, betul. Betul, cikgu. Okey, jadi saya pilih model hari ini yang mana yang saya juga gunakan dalam bilik darjah saya lah. Okey, seterusnya yang model paling glamour yang ramai kita gunakan dalam JSKP pun banyak benda ni. Okey, ini adalah model pengajaran Bloom, di mana kalau kita tengok dia bermula dengan remember, kemudian mengingat, kemudian murid memahami, aplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Jadi di sini cikgu tengok setiap model pengajaran yang wujud, yang telah ada sekian lama dalam kita punya dunia pendidikan, ada macam-macam elemen yang digunakan. Setiap satu tu kita tak boleh kata model itu adalah model yang telah lengkap. Sebenarnya setiap model dia ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Mungkin cikgu-cikgu kata ada yang berfikir, kenapa perlu tahu lagi model ni sedangkan kita dah jadi cikgu, kita just mengajar saja buat pengajaran langsung. Okey, sebenarnya ada sebab kenapa saya nak berkongsi dengan cikgu-cikgu yang tentang model pengajaran hari ini. Okey, seterusnya model yang seterusnya untuk saya kongsi, ini juga adalah model yang glamour ni. Yang ramai cikgu-cikgu guna dalam RPH. Biasanya kalau model 5E ni, kalau tak silap saya, sekolah-sekolah yang TS25 menggunakan model 5E di dalam RPH. Okey, betul tak cikgu-cikgu yang dari sekolah TS25? Okey, sekolah di TP Aman saja, belum lagi menjadi model 5E TS25. Okey, jadi kalau kita tengok model 5E ni juga dia bertumpu kepada satu, iaitu evaluate ni kenapa berada di tengah-tengah, sebab di mana evaluate ni kita sebagai guru menilai setiap langkah yang kita ambil di dalam pengajaran kita. Okey, sebagai contoh kalau kita tengok murid engage, maksudnya mula-mula masuk kelas kita engagekan murid dengan sesuatu dulu yang berkaitan dengan silibus yang kita nak ajar. Kemudian kita evaluate, adakah berkesan engagement kita pada hari ini? Kalau tak berkesan, mungkin esok kita ada kita masih ada
kita kata yang seterusnya ni, kelas yang seterusnya, kita akan ubah kita punya engagement tadi. So maksudnya model ini membantu cikgu-cikgu membuat penilaian kepada PDP kita sendiri dan juga menilai pencapaian murid, kepada murid. Kemudian dalam model 5E juga kita ada langkah explore, di mana bila murid telah diperkenalkan dengan sesuatu seperti set induksi lah. Kalau kata model Glaser tadi, dia kata lepas objektif, set induksi. So sebenarnya engage tu samalah dengan set induksi, tapi menggunakan perkataan yang berbeza. Jadi explore, explain, elaborate ni, kalau kita tengok model pengajaran Glaser tadi, simple saja. Dia buat satu saja, iaitu aktiviti pengajaran. Tapi aktiviti pengajaran ni kita boleh kembangkan. Dalam model 5 ini dikembangkan kepada explore, explain dan elaborate. Tetapi dengan kemajuan research pada hari ini, model 5E ini juga telah dipecahkan kepada 7E. Kalau cikgu boleh tengok ni, engage ni kita ada elicit and engage, explore, explain, elaborate, evaluate dan extend. Dekat sini cikgu nampak tak? Model itu berkembang dari satu yang simple kepada yang lebih terperinci, lebih khusus. Jadi apa guna dia? Jadi dekat sini kita tengok kegunaan dia, sebenarnya dia memudahkan. Kalau kata kita nak ajar sesuatu tajuk yang macam fokus kita pada hari ini berkait dengan real world problem, jadi cikgu-cikgu kalau kata dah ada panduan yang lengkap, maka mudah untuk kita menyediakan kita punya plan supaya kita punya rancangan pengajaran kita tu berjaya, sukses. Tak semestinya sukses ni murid cemerlang dalam menjawab peperiksaannya cikgu. Sekurang-kurangnya kita telah memberi pengalaman sebenar kepada murid. Bukan belajar tu di atas buku sahaja. Okey, jadi dekat sini saya nak teruskan. Kita nak kenal pastilah kalau kita dah tengok model-model tadi, apa pula real world problem dalam PDP. Apakah real world problem? Jadi kalau sudilah cikgu-cikgu, tuliskan di dalam ruangan chat, berinteraksi bersama saya, mungkin ada yang nak buka mikrofon ke, boleh berkongsi apa yang cikgu-cikgu faham dengan real world problem. Itu saja dulu, real world problem. Ada ke benda ni dalam semua mata pelajaran? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kalau kata subjek STEM ni, mungkin orang kata, ya, ada real world problem. Bagaimana cikgu-cikgu? Okey. Real world problem, kata Cikgu Saliza, bilangan murid terlalu ramai dalam kelas. Okey. Itu adalah masalah dalam sekolah, belum lagi ke real world. Okey. Jadi macam mana? Sambil-sambil cikgu berkongsi di ruangan chat, saya akan terangkan sedikit juga apakah real world problem yang saya maksudkan pada hari ini. Okey, sebenarnya dalam kita punya setiap mata pelajaran kita ada panduan kita di SKP. So setiap macam sekarang kita ada TP1 hingga TP6. Jadi apabila murid diperkenalkan dari TP1, TP2, TP3, sebenarnya itu adalah pengetahuan basic teori dia yang dia perlu pelajari. Tapi bila kita nak apply apa yang kita ajar, konten tersebut sehingga nak murid capai TP sehingga TP6, jadi itulah yang kita kata berkait dengan real world problem. So dia adalah satu isu kejadian di dunia sebenar yang berkaitan dengan silibus yang dipelajari oleh murid dalam kita kata bilik darjah. Seperti kata Cikgu Zalina, murid akan berhadapan dengan keadaan sebenar dalam kehidupan mereka. Tetapi itu adalah mungkin selepas habis bersekolah. Tapi bagaimana dengan semasa bersekolah? Semasa bersekolah itu sendiri, okey. Jadi dekat sini kita nak tengok apa kepentingan adanya real world problem di dalam PDP ni. Okey. Jadi sebenarnya kenapa cikgu-cikgu macam contoh kalau saya ajar subjek fizik contohnya. Bila saya ajar prinsip Pascal, contoh prinsip Pascal, kita tengok prinsip Pascal murid kena tahu hubungan antara daya
dengan luas permukaan. Tapi apa benda? Murid dia tak nampak benda tu. Tapi apabila kita tunjuk contoh, okey, kalau kata kamu kereta pancit tayar, macam mana kita nak tukar tayar? Kita perempuan ya, macam saya, cikgu perempuan. Bagaimana? Jadi sebenarnya kita membawa pengalaman dunia sebenar tu kepada murid. Jadi mungkin kita boleh kita bawa lah murid ke situasi tersebut. Mungkin kita boleh bawa ke ruangan parking ke dekat kita punya parking kereta dekat sekolah, tunjukkan dekat murid apakah aplikasi prinsip Pascal tadi di dalam menukar tayar kereta yang pancit. Itu salah satu contoh. Jadi ini boleh memastikan pengetahuan yang kita sampaikan kepada murid-murid kita adalah lebih bermakna. Dia faham di dalam bilik darjah dan dia akan lebih faham juga dengan yang dunia sebenar. Maafkan saya ya, ada typing error sikit dekat saya punya slide. Okey, Cikgu Zakiah ada share juga, okey, sejarah pembentukan Kuala Lumpur dikaitkan dengan bab 2 tingkatan 3, bab 3 tingkatan 3. Okey, maksudnya kalau kata kita nak tengok, mungkin pandangan Cikgu Zakiah tu saya rasa kalau kita sekadar baca saja di dalam buku, mungkin kita tak nampak, murid mungkin dia tak nampak macam mana sejarah pembentukan Kuala Lumpur. Okey, tapi kalau kita ada satu panduan, satu model pengajaran yang kita boleh bantu, memudahkan selepas ini untuk kita kongsi bersama rakan-rakan guru lain. Mungkin yang inilah yang akan membantu. Jadi selain daripada itu, contoh-contoh aplikasi ini juga adalah asaslah kepada pengetahuan dan kemahiran yang murid guna dalam bilik darjah, dan kemudian dia akan lebih bersedia untuk cabaran di dunia sebenar yang semakin canggih. Okey, betul Cikgu Kamal Izwan, guru lebih banyak berkongsi dengan masalah, tapi ya betul, kekangan masa silibus itu menjadi cabaran. Betul-betul. Jadi itulah salah satu objektif yang saya nak kongsi dengan cikgu. Kalau kita ada satu model pengajaran ni integratif tadi daripada model-model yang sedia ada, kita sebenarnya boleh saling berkongsi dengan rakan guru lain untuk kita kata memudahkan, lebih cepat. Kalau tajuk ni apa nak guna, apa kita nak buat untuk bawa real world problem tu kepada murid. Okey, jadi di sini saya kongsikan sedikit. Kalau dalam real world fizik ni, real world problem dalam subjek fizik, inilah kalau biasanya sukan. Ni ramai murid suka kan, kita kata silibus kita merentas kurikulum. Jadi bila merentas kurikulum, fizik tak semestinya orang kata selalu berkait dengan engineering. Tak, dalam fizik juga ada sport. So kita boleh collaborate dengan cikgu PJ, dengan cikgu sains sukan untuk memastikan murid lebih faham tentang macam contoh kalau nak main lompat jauh. Kenapa lari-lari mesti bengkokkan kaki. Jadi dekat situ guru fizik akan memberikan kita kata panduan, jawapan kenapa perlu bengkok. Mungkin dalam cikgu sains sukan dia akan kata cara tersebut adalah untuk landing lagi jauh lah, macam tu. Okey, itu salah satunya. Okay, kemudian dalam fizik juga ni kita tengok kalau dalam dunia sebenar kita ada banyak fenomena-fenomena seperti yang di kilat lah, fenomena macam ni, letupan nuklear. Tapi bagaimana kita nak bawa benda ni kepada murid di dalam kelas? Okey, yang tu kita akan tengok di akhir nanti cikgu. Saya akan tunjuk salah satu contoh model pengajaran integratif ni untuk kita bawa benda ni ke dalam dunia dalam kelas kita. Okey, kalau cikgu-cikgu ada sebarang soalan, cikgu-cikgu boleh ajukan di ruangan chat. Saya berharap saya mampu menjawab soalan cikgu-cikgu. Okey, jadi tadi kita dah tengok juga, saya pun dah share dah tadi apakah real world problem dalam subjek cikgu pun cikgu dah jawab dah. Terima kasih cikgu-cikgu yang jawab di dalam ruangan chat. Okey. Insurans. Okey, insurans ni tajuk baru cikgu dalam matematik kan. So kalau sebelum ni
kita sebagai cikgu lah, kita orang dewasa ni yang terlibat dengan insurans, cukai apa semua. Tapi sekarang ni semua tu dah masuk dalam silibus di sekolah menengah tingkatan 5 kalau saya tak silap Cikgu Kal. Jadi bagaimana cikgu nak memastikan murid dapat faham insurans tu dengan banyak dia punya terms? Bagaimana? Adakah kita nak kena bawa ejen insurans masuk ke kita punya sekolah? Jadi nanti kan ramai pula orang beli insurans macam tu. Okey, jadi kita tengok contoh-contoh real world dalam subjek lain. Ni saya ada tengoklah dekat Google Kalau kita tengok, kalau dalam kimia, kalau dalam tahun 6. Okey, dalam kimia, tengok kita belajar pasal hormon, drug, bug spray, kosmetik, cat, apa semua tu berkaitan dengan kimia. Tapi mungkin murid dalam kelas dia diperkenalkan dengan nama-nama bahan kimia, tapi bagaimana dia nak kaitkan dalam dunia sebenar. Esok kalau belajar subjek sains ni, tak semestinya kita nak jadi doktor, tak semestinya murid kita nak jadi engineer. So mungkin dia akan buat bisnes, mungkin jadi kosmetik founder. Jadi daripada asas yang kita ajar di dalam kelas pada hari inilah yang akan membawa murid kita ke arah minat dia yang sebenar tu, sebab dia dah experience daripada sekolah ni. Okey, terima kasih Cikgu Saliza. Betul-betul. Tajuk insurans ada dalam matematik tahun 6 juga. Mungkin sebab saya sekolah menengah kan, mungkin saya terlepas pandang. Cikgu boleh berkongsi dekat kita punya ruangan chat. Okay, so kalau macam dalam paparan gambar yang kedua ni, kalau cikgu boleh tengok, ni orang main skateboard, ni sukan bola, bermain kayak. Jadi kalau kata macam cikgu Kamal kata tadi, kita banyak kekangan untuk membawa benda ni di dalam kelas. Tapi sebenarnya kalau kita bawa real world problem ni ke dalam kelas, inilah yang akan membantu murid tu lebih memahami kita punya pelajaran, topik-topik kita. Okey, baik. Seterusnya, okey. Jadi kita nak tengoklah apakah cara untuk mengaitkan model pengajaran tadi dengan real world problem. So kalau kita tengok paparan gambar yang saya tunjuk kat sini, ni macam real world problem lah. Okay, real world problem yang ada di luar sana begitu banyak, tetapi student dia nak kena solve lah real world problem tu untuk memahami dengan lebih baik. Saya beri juga contoh sebagai contoh untuk subjek saya, fizik. Fizik ni memang banyak problem solving yang based real world problem. Contohnya, mungkin ada cikgu fizik juga di sini. Kalau dalam subjek fizik, dalam soalan SPM, memang akan ada soalan yang membawa 20 markah di mana soalan itu adalah pada aras yang sangat tinggi kerana murid-murid diminta mencipta. Contohnya kalau dikata diberi kita ambil satu topik lah mudah cikgu. Kalau kata tengok dekat sini, satu bangunan KLCC. Okey, bagaimana sebagai seorang murid yang telah mempelajari mata pelajaran fizik, okey, berikan modifikasi bagaimana murid boleh membina bangunan yang lebih kukuh yang akan digunakan oleh orang yang lebih ramai. Situasi itu sebenarnya dia akan gunakan di luar bilik darjah nanti bila dia dah dewasa. Tapi dia kena berfikir semasa di dalam kelas. Jadi kalau kata contoh murid yang macam tempat saya di kampung-kampung ni tak pernah ke Kuala Lumpur, tak pernah melihat KLCC yang sebenar di depan mata yang begitu tinggi. Kalau kita tengok dalam gambar mungkin murid-murid akan tengok lebih kurang bangunan sekolah saja. Tinggi sikit saja macam tu. Tapi kalau murid-murid itu dia dapat pengalaman bagaimana dia boleh melihat KLCC juga tetapi tanpa perlu pergi ke Kuala Lumpur. Jadi di situ bagaimana kita nak bantu dia. Jadi di sini inilah yang kita kata integrated teaching model. Bagaimana kita nak bawa real world problem tadi ke dalam classroom. So apa yang boleh bantu kita di sini? Sebenarnya yang boleh bantu kita di sini tadi adalah daripada model-model pengajaran
model-model pengajaran yang kita telah pelajari, tapi kita boleh ubah suai mengikut kesesuaian dalam mata pelajaran kita. Okey, terima kasih Cikgu Saliza berkongsi dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris. Cikgu Saliza ada berkongsi kalau nak belajar mengenai London, Edinburgh, tapi kalau kita nak apply ke kawasan setempat, kesian murid. Betul, sebab mungkin murid tak pernah lagi nak keluar negara. Kalau di Kuala Lumpur pun susah nak pergi kalau tak ada peluang. Okey, bagaimana pula nak keluar negara? Bagaimana pula kalau macam subjek STEM tadi, subjek fizik, nak belajar tentang astronomi, tentang satelit, bagaimana kita nak bawa, kita nak buat. Jadi di sini kita boleh tengok cikgu-cikgu okey, dekat sini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak membawa real world problem dalam bilik darjah sebagai strategi pengajaran. Kalau cikgu-cikgu tengok tadi, saya tinggalkan kosong dia punya elemen-elemen ni. So dekat sini kita nak tengok contoh elemennya apa. Elemennya apa dekat sini, saya ada bagi satu contoh di sini ialah strategi. Strategi pengajaran. Kalau cikgu-cikgu ingat tadi, model daripada Glaser tadi, dia tak ada tentang strategi. Dia cuma cakap tentang aktiviti pengajaran. Kalau model inquiry tadi pun, dia cuma tunjuk murid wonder. Maksudnya murid melihat. Okey, seperti murid eksperimen, murid tengok model. Macam contoh kalau saya pernah juga ajar matematik dulu, menengah rendah. Okey, kalau nak tunjuk poligon, kadang-kadang murid ni dia tertukar poligon dengan bentuk yang 2 dimensi. Bentuk 2 dimensi, bentuk 3 dimensi. So kita menggunakan model. Okey, tetapi kalau kata sekarang ni model poligon bentuk piramid. Okay, so murid kata tahu, oh piramid ialah segitiga yang ada 4 side, lepas tu tapak 4 segi. Tapi macam mana kita nak kaitkan piramid tu yang sebenar tu, contoh piramid ada di Mesir sana. Bagaimana kita nak bawa murid nampak benda tu, bukan dalam buku. Okay, jadi dalam subjek okey, terima kasih Cikgu Aini berkongsi dalam subjek moral, murid belajar tentang kehidupan. So senang faham. Okey. Ya betul. Mungkin moral sebab adalah kita kata dia berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Okey, jadi cikgu-cikgu dekat sini saya akan kongsikan ada beberapa idea, strategi yang kita boleh gunakan. Okey, seperti biasanya cikgu cari isu semasa dalam dan luar negara. Contohnya masa tsunami. Cikgu-cikgu ada banyak video-video di YouTube, di dalam berita. So cikgu-cikgu boleh tunjukkan di dalam kelas. So macam contoh kalau kita ada paparan skrin yang besar kat sekolah, so murid macam boleh nampak real tsunami tu dekat dalam bilik darjah lah, berbanding kalau dia cuma tengok dekat buku saja gambar, so mungkin benda tu dia tak experience. Okey, kemudian ni rumah meletup akibat mercun contohnya. Jadi dekat sini akibat mercun, so murid mungkin ingat, oh kalau musim raya-raya main mercun tak bahaya, tapi sampai rumah boleh meletup. Kita boleh tengok, kita boleh kaitkan isu semasa ini dengan sebagai strategi pengajaran kita. Okay, kemudian strategi kedua, yang ni saya tengok ada, saya tak pastilah mungkin di negara kita ada buat ke tak yang ni. Okay, mungkin kita kalau kita nak tengok, murid nak tahu engineer kerja apa, polis kerja apa, businessman ni kerja dia macam mana. Mungkin kita boleh buat hari kerjaya waris dalam bilik darjah. Kita jemput guest speaker tu, mungkin waris-waris dalam bilik darjah untuk berkongsi kepada murid-murid tentang pengalaman. Jadi daripada situ, dengan mendengar juga sebenarnya adalah satu proses murid dapat memahami real world problem itu dan mengaitkan dengan kita punya syllabus. Okey, boleh ke cikgu-cikgu? Berkongsi kejayaan waris. Betul. Mungkin tapi mungkin adalah isu kata waris yang bagus-bagus, murid tu nanti murid yang kerjaya warisnya tidak, kita kata tidak berkerjaya tinggi mungkin akan sedih. Selalu mungkin ada isu tu, tapi jangan risau cikgu, kita bukan buat kalau kita nak buat kerjaya waris ni, saya rasa kita mungkin boleh panggil
bukan semua, maksudnya mungkin antara guru dengan waris tersebut kita behind the scene lah. Okay? Jadi macam contoh kalau untuk tajuk macam saya nak ajar tajuk daya dan gerakan, saya nak ajar tentang kereta lumba F1. So mungkin ada waris ataupun guest speaker, sesiapa yang kita boleh kenal yang boleh datang dan bercerita tentang topik tersebut di samping dia punya pengalaman lah, macam tu. Okey, seterusnya kita juga boleh buat lawatan ke lapangan. Mungkin yang ni macam tadilah nak bawa lawatan ke trek lumba. Yang ni saya rasa mungkin semua cikgu akan kata kekangan. Dulu-dulu mungkin kita kerap buat lawatan cikgu-cikgu ke lapangan, tapi sejak pandemik COVID saya rasa macam ramai murid dah tak keluar, jadi tak boleh kan. Saya bagi contoh macam ni lah. Kalau anak-anak saya balik kampung hari tu semasa hari raya pun dapat tengok kambing biri-biri, begitu seronok sekali sebab tak pernah tengok kambing biri-biri yang bergerak, yang hidup, berlari-lari di depan mata. Jadi di situ sebenarnya itu adalah real problem. Dia kata dia belajar ni dalam bahasa Inggeris, cikgu ajar lagu Baba, Black Sheep apa semua, tapi dia tak pernah tengok sheep tu macam mana. So seronok bila kita boleh bawa ke lapangan. Okey, yang keempat kelima ni yang saya nak kongsikan dengan cikgu, apa yang saya buatlah dalam bilik darjah. Okey, berikan tugas kepada murid untuk berkaitan dengan silibus. Okey, sekejap cikgu. Saya tengah tengok saya punya slide. Okey. Alright, okay, berkongsi. Kemudian kita simulasikan pengalaman dunia sebenar ke dalam bilik darjah. Okey, so sedikit saya kongsikan apa yang saya buat dalam bilik kelas saya. Okey, ni cikgu boleh tengok ni masa pandemik dan sebelum pandemik pun ada. Okey, kalau kita tengok tadi, mungkin dalam murid-murid ni bila contoh kalau kita tengok, kita tanya, tengok tak movie Mutant X, tengok tak movie, tengok tak bagaimana kuku Wolverine tu boleh keluar. So bagaimana kita nak cuba? So dengan berbekalkan kayu aiskrim ni dengan syringe tu, jarum, dan saya minta kita buat macam PBL lah cikgu-cikgu secara berkumpulan di dalam kelas. Projek ni boleh buat di luar bilik darjah, jadi kita membawa konsep tu, kita nampak dunia sebenar tu dah ada bersama murid. Okay, kalau hydraulic lift ni, jack tu, so murid sebenarnya dia tengok kalau dia push syringe dekat sini, hydraulic lift ni akan naik. So bila kita bawa ke lapangan tadi, macam jack hydraulic untuk tukar tayar pancit tadi, so murid nampak dalam kelas, lepas tu dia boleh simulasikan. Okay, jadi seronok lah. Okay, kemudian sama juga untuk yang gambar tengah ni saya kongsikan, ini murid-murid tingkatan 1 sebenarnya tak belajar fizik lagi, tapi bagaimana kita nak menarik minat murid di dalam STEM ni supaya dia faham apa yang dia belajar dalam RBT, mungkin coding apa semua tu. Okay, dalam fizik tak ada coding, jadi saya membawa murid-murid saya ni ke politeknik cikgu. So kita bawa ke lapangan. So kebetulan dekat dengan rumah saya ada politeknik Sultan Bahiyah ni. Jadi kerjasama bersama pensyarah-pensyarah di sana, bertunjuk ajar bagaimana membuat coding dan murid juga praktis. Lepas seterusnya daripada hasil belajar tentang coding bersama orang kata guest daripada orang luar, jemputan luar ni, okey, maka murid berjaya menghasilkan yang seterusnya kita tengok ni, ni saya berjaya menggalakkanlah inovasi dalam kalangan murid-murid saya, di mana ni sebenarnya adalah projek saya pada tahun pertama saya masuk ke sekolah SMK Air Merah. Okey, jadi kalau dekat sini dengan kita kata apa, ada real world problem tadi. Kalau kita perkenalkan kepada murid, okey, kita ada garis panduan yang kita boleh buat, yang kita boleh ikut, maka kita boleh menambahkan minat murid-murid ini ke dalam next punya step. Dia jadi inovasi pula.
Jadi ini adalah tahun pertama saya. Sebelum ni sekolah yang saya masuk ni tak pernah masuk sebarang pertandingan inovasi. Jadi pada tahun pertama juga saya dah berjaya masukkan 6 pasukan. Alhamdulillah adalah murid yang dapat ni gold, silver dan bronze. Okey. Jadi di situ model pengajaran apa yang saya guna sebenarnya untuk memastikan real world problem tu masuk ke dalam kita punya kelas. Okey, jadi elemen-elemen tadi sebenarnya saya dah kongsi dengan cikgu satu, strategi. Okey, kemudian saya juga gunakan Glaser tadi cikgu-cikgu. Kita ada objektif. Macam contoh kita nak ajar satu topik, kita ada objektif. Lepas tu kita ada seindaksi tadi. Seindaksi tu bagaimana kita nak memastikan dia sampai kepada murid. Macam mana kita nak pastikan dia engage. So apa elemen-elemen tu yang kita perlu ada. Okey, cikgu-cikgu macam mana? Setakat ni boleh follow ke kita punya sesi CDL pada hari ni? Boleh ke cikgu-cikgu yang bersama dengan saya hari ni? Boleh? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Okey, baik. Okey, sekejap saya tengok. Okey, seterusnya. Okey, jadi dekat sini kita dah masuk yang ke bahagian ketiga cikgu-cikgu, integrative teaching model. Okey, integrative teaching model ni kalau dekat paparan skrin ni yang dah ada sedia ada di luar sana lah, yang ada di Google. Cikgu boleh Google saja. Mixed learning, maksudnya dia guna apa? Kalau macam contoh teaching model tu dia mungkin guna fun learning. So kalau fun learning seperti tadi, kita beraktiviti dalam kelas. Kita ada hands on learning. Kita ada visual learning. Visual ni maksudnya murid dah pergi ke site tu tadi. Macam contoh dia melihat cara-cara menukar tayar yang pancit. Jadi dia boleh apply ke dalam bilik darjah. Okey, jadi ini adalah salah satu integrative teaching model. Maksudnya integratif ni gabungan cikgu-cikgu. Kita tak semestinya kalau kita tengok satu model pengajaran tu kita nak ikut semua dia punya step. Tak perlu cikgu, sebab kalau kita terikut dengan step yang ada di dalam model pengajaran sedia ada, mungkin cikgu akan rasa kita tak boleh nak follow step, nanti tak cukup masa untuk habiskan silibus. Tapi kita boleh ambil part-part daripada model-model sedia ada untuk hasilkan satu model baru yang boleh bantu kita di dalam PDP. Ya, seperti ni juga saya tunjukkan juga contoh seperti dekat sini. Kita ada ideal problem solving method. So kalau kita tahu real world problem tadi dia mesti berkaitan dengan problem solving. Macam mana murid nak tukar tayar kereta tadi yang pancit. So dia model ideal ni. Ataupun kita juga boleh guna EDP yang ni sangat glamour ni. Kalau geng-geng program Duta Guru memang banyak guna EDP ni. So adakah kita perlu follow semua ni? Kalau nak follow boleh, tapi kalau tak follow maksudnya kita akan ambil certain part di dalam elemen-elemen daripada model sedia ada, kita hasilkan satu model yang baru. Okey. Jadi di sini sukalah untuk saya bertanya kepada cikgu-cikgu. Kalau cikgu-cikgu mungkin boleh beri pendapat apa elemen yang cikgu rasa selain daripada strategi yang boleh bantu cikgu bawa real world problem tadi ke dalam kelas. Apa benda? Mungkin cikgu-cikgu nak share dengan saya? Adakah sesiapa nak share? Ramai ni bersama saya petang ni. 138 orang, mungkin seorang satu idea apa yang cikgu akan gunakan. Tadi strategi saya dah share, so apa lagi? Apa kaedah yang cikgu gunakan? Mungkin cikgu yang ajar tentang sesuatu benda, macam mana cikgu nak bawa dunia itu kepada murid. Okey, Cikgu Chang ada bagi video. Okey, video. Selain daripada video, apa lagi? Ya, bagus Cikgu Chang. Video juga adalah salah satu cara yang kita gunakan pada hari ini. Macam kita tengok hari ini, kita ada flip classroom. Flip classroom tu adalah kebiasaan kita menggunakan video kan. Penciptaan model. Okey ya, penciptaan model. Maksud tu macam strategi juga kan. Video tu mungkin sebagai sumber. Hands on juga adalah strategi. Jadi apa lagi cikgu-cikgu? Agak-agaknya apa lagi? Cikgu-cikgu boleh tulis dekat ruangan chat
Okey, jadi saya nak kembali semula ke kita punya model awal tadi, Glaser. Okey, sebab saya kata saya ada ikut model Glaser ni untuk kita punya integrated teaching model hari ni. Okey, saya ambil yang paling simple. Objektif pengajaran mesti ada sebab kita nak ajar sesuatu mesti ada objektif apa yang kita nak capai. Okey, tetapi yang bahagian set induksi dan aktiviti pengajaran ni kita ubah suai sebab kita sekarang nak membawa dunia ke dalam bilik darjah. Seperti kata Cikgu Chang, kita pakai video. So video tu adalah satu sumber. Okay, selain daripada video, apa lagi sumber yang mungkin cikgu boleh gunakan dalam kelas untuk membawa dunia sebenar? Ada tak? Ada tak sebarang idea cikgu-cikgu? Okey, kepada cikgu-cikgu yang baru bersama dengan saya hari ini, kita sedang memikirkan apakah elemen yang penting untuk kita dapatkan satu model pengajaran yang baru yang boleh kita gunakan untuk membantu real world problem tadilah. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, sekejap cikgu-cikgu saya lupa dekat kelas point ni saya boleh conteng. Ni, okey baru teringat. Okey, jadi dekat sini, terima kasih Cikgu Syazana, investigation. So kalau dekat sini, kalau saya kata saya nak guna model reka bentuk lah untuk saya punya model baru. Jadi model reka bentuk ni dia kata yang pertama, kalau murid tu diberi satu masalah, okey, murid kena tahu membuat dia punya definition. Apa maksud masalah daripada objektif yang kita kata tadi, macam contoh kita nak ajar fizik tajuk kanta cembung. Contoh kanta cembung. Jadi murid akan kena tahulah apa definition dia. So objektif kita kata murid nak mengenal ciri-ciri kanta cembung. Okay. Jadi bagaimana dia kalau kita tak beri kepada dia model tersebut, kanta cembung tersebut dalam kelas. So bagaimana dia nak experience benda tu. So dekat sini kalau cikgu-cikgu tengok dekat sini design thinking process ni dia ada empathy building. So maksudnya empathy ni macam kita kata murid macam kita kata kita berada dalam kasut orang tersebut. Macam kita nak memahami seseorang yang ada masalah. So kita mesti berada dalam kasut dia supaya kita boleh faham dia. Kalau kita sekadar dengar dan kita tak betul-betul go deeply dekat dia, maka kita takkan rasa. So empathy ni adalah salah satu elemen yang penting dalam kita punya teaching model. So saya memilih empathy dekat sini. Okey, maafkan saya cikgu ni menulis pakai mouse dia tak berapa cantik. Okey, empathy. Kemudian ada lagi tak? Ideation ni macam tak ada. Okey, prototype. Perlu ke prototype? Takkan setiap kali kelas kita nak buat prototype. Okey, so saya tak nak testing. Yes, testing ni maksudnya samalah dengan penilaian. Okey, jadi elemen yang saya ambil di sini hanyalah empathy. Okey, jadi saya dah ada dua. Tadi cikgu-cikgu kalau cikgu ingat yang pertama tadi saya ada strategi. Okey. Strategi. Okey. Kemudian kita ada tadi ciri dia empathy. So murid kena experience. Empathy tu macam mana nak experience? Dia akan berkaitlah dengan strategi ni. So apa lagi kita perlu untuk jadikan satu integrated teaching model yang baru. Okey, cikgu-cikgu, kenapa sebenarnya apa guna cikgu-cikgu buat integrated teaching model ni? Okey, sebenarnya selain daripada bantu kita dalam kelas, sebenarnya ni adalah boleh jadi macam cikgu punya kita kata orang yang selalu buat kajian tindakan, buat inovasi dalam PDP. Maksudnya cikgu ada satu panduan yang boleh bantu orang lain. Jadi benda ni berguna. Bukanlah kata buat sekadar macam saya buat research, tak ada. Dia boleh guna dalam kelas dan juga kalau kita share apa yang kita buat tu kepada kawan-kawan kita, insya-Allah saya rasa semua orang boleh apply lah dengan lebih baik. Practical activity. So tu masuk dalam strategi kan Cikgu Brahma Sakti. Okey. Jadi di sini saya akan teruskan elemen ni cikgu-cikgu dah share dah.
Okey, dekat sini ini pun saya dah tunjuk dah tadi. Okey, dekat sini sebenarnya saya nak tunjuk ni sumber. Okey, ni sumber tadi. So kalau kata tadi Cikgu Chang ada share, kita guna video. Ya, video saya tunjuk contoh, ni contoh dalam dunia fizik Kalau Cikgu Afifi ni memang salah satu sumber playlist video yang sangat bagus digunakan. Maksudnya kita sebenarnya dah ada sumber tapi kita tak tahu nak cari. So seperti apa yang saya buat, sebab saya buat ini adalah teaching model untuk fizik, maka baik-baik Cikgu Yuda. Okey, jadi apa yang kita buat ialah daripada sumber tersebut kita senaraikan. Macam contoh untuk tajuk. Kita kena kolaborasi cikgu-cikgu ya untuk buat teaching model. Jangan buat seorang-seorang sebab kalau tak cikgu akan rasa penat dan cikgu akan rasa buang masa. Okey, jadi kalau kita berkolaborasi, contoh cikgu-cikgu fizik yang lain yang nak berkolaborasi dengan saya boleh PM saya. Okey, jadi kita mencari apa sumber yang kita boleh guna bagi semua 13 tajuk yang kita ada dalam KSSM. Jadi lebih mudahlah. So kalau kat sini Cikgu Afifi punya channel YouTube. Okay, channel YouTube saya sendiri pun ada. Okay, ada juga kita boleh tengok baru je mengajar fizik. Boleh Cikgu Ida, kita boleh collaborate. Okay, dan kalau kata yang paling best kalau kita boleh buat VR lah di dalam classroom cikgu-cikgu. Okay, yang ni kalau saya tengok banyak VR ni diperkenalkan oleh cikgu-cikgu kita juga. Dalam bilik darjah virtual reality, maksudnya experience tu murid bila pakai virtual VR punya dia punya ni alat tu kan. Jadi murid boleh experience dengan sebenar. Kalau contoh kita nak ajar astronomi, kita nak bawa murid tu betul-betul rasa di angkasa lepas macam mana. So kita gunakan VR. Tapi tak semua mampulah. Okey, untuk VR ni mungkin ke depan insya-Allah mungkin lebih meluaslah diperkenalkan di seluruh negara. Okey, kemudian Cikgu Ida nanti saya PM Cikgu ya. Okey, kemudian kalau cikgu-cikgu rasa tak boleh, VR itu rasa macam mahal, tak mampu. Tapi sebenarnya dalam internet kita ada interactive simulation untuk science mat ni. Kita boleh pergi ke website fact simulation cikgu-cikgu PHET simulation. So ada banyak simulasi yang dah sedia ada di situ. Maksudnya sumber ni dah sedia ada. Cuma kita sahaja nak kita sahaja yang nak senaraikan dia supaya kita boleh saling membantu antara satu sama lain. Okey, jadi ni contoh-contoh strategi lah yang seperti cikgu-cikgu bagi tahu dalam chat tadi. Okey, so kalau kat sini mungkin cikgu-cikgu TRIS ni salah satu model pengajaran yang baru Mungkin sebelum ni dia bukan model pengajaran, dia adalah model yang digunakan oleh engineer untuk menyelesaikan masalah di kilang-kilang. Tapi sebenarnya TRIS ni juga boleh kita gunakan dalam PDP. Yang ni banyak digunakan dalam subjek RBT lah. Okey, kemudian ni design thinking tadi, saya memilih empathy tadi. Okey, kemudian kita ada EDP. Okey, jadi di sini saya nak tunjukkan kepada cikgu hasilnya bagaimana sebenarnya. Yang ni cikgu-cikgu yang saya kata by the end of kita punya course pada hari ini, kalau boleh saya nak kita dapat menghasilkanlah satu idea model pengajaran dan bagi real world problem dalam subjek STEM. So yang ni adalah contoh satu integrative teaching model yang saya hasilkan pada hari ini untuk rujukan cikgu-cikgu ni yang paling mudah lah, paling simple. Jadi dengan menggabungkan daripada Glaser tadi, okey, yang first kita ada Glaser, okey, kemudian kita tengok Glaser, kita ambil elemen objektif, set induksi, penilaian. Okey, kalau kata tadi set Glaser pada awalnya saya ada tunjukkan pada cikgu-cikgu, set Glaser dia gunakan dekat sini aktiviti pengajaran. Okey, ini adalah aktiviti pengajaran. Saya tunjuk dekat cikgu sekejap aktiviti pengajaran. Tapi dekat sini dalam model kita yang baru,
kita telah kembangkan kepada dua, iaitu ada empathy dengan activity. So empathy ni macam mana kita nak capai dia? Okey, dekat sini empathy ni kita nak murid rasa apa yang telah dipelajari, apa yang telah dia nampak tu, apa yang dia nak rasa dalam real world problem tu. Jadi yang ni berkait dengan seinduksi. Cikgu mungkin boleh guna gambar, video, objek sebenar tadi. Tapi seterusnya kita juga boleh tambah kita punya tadi elemen baru, iaitu sumber. So sumber tu mungkin cikgu boleh kaitkan di sini. Anak panah dia tu dua di sini, cikgu letakkan sumber. Okey, so sekarang ni teaching model yang baru ialah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemen. Adakah 6 elemen ni saja? So apa pula dengan aktiviti ni? Okay, aktiviti ni kalau cikgu-cikgu boleh tengok, ini adalah yang kita sebut tadi sebagai strategi. So strategi ni ada banyak. Okay, so hands on, simulasi, virtual. Jadi inilah antara aktiviti strategi yang kita boleh gunakan. Jadi apa benda teaching model yang cikgu yang saya kata kita boleh hasilkan ni yang nak dijadikan sebagai satu inovasi PDP. Inilah cikgu yang dia punya ni tadi. Kejap saya padam semua Okey. So kalau kata yang asal tu ni kalau yang asal ni ni seketul ni inilah cikgu punya hasil akhir yang boleh dijadikan sebagai inovasi PDP. Maksudnya dia jadi macam contoh kita buat satu topik tu. Macam contoh cikgu boleh collaborate dengan guru-guru lain. Kita nyatakan apakah objektif pengajaran kita. Okey. So kita senaraikan. Contoh objektif yang pertama, murid nak mempelajari maksud daya. Okey. So seinduksi apa dia punya koleksi. Jadi dia macam jadi sebenarnya kalau kita berjaya dapatkan hasil daripada kita punya teaching model ni, kita akan ada satu library rujukan untuk kita punya pengajaran. Mungkin ada cikgu-cikgu yang dah buat tapi mungkin tak secara sistematik. Cikgu-cikgu boleh buat untuk cikgu-cikgu punya silibus masing-masing mengikut elemen yang cikgu-cikgu hendaklah. Okey, macam contoh kat sini, teaching model yang baru ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 elemen. So 7 elemen ini kalau kita gunakan dalam mana-mana mata pelajaran pun saya rasa insya-Allah boleh membantu kita memudahkan. Okey. Dia tidak berhenti di sinilah teaching model ni. Kalau kita berhenti di sini maknanya sia-sialah usaha kita. Sebenarnya kita kena elaborate lagi, kita kena kembangkan dia, jadikan dia seterusnya yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan yang seterusnya. Okey, jadi saya rasa cikgu-cikgu saya punya perkongsian ni dah sampai ke hujung slide dah. Okey, so sekarang ni saya buka kepada sesi Q&A. Ada ke sebarang soalan daripada cikgu? Boleh ajukan buka mic pun boleh. Nak type di ruangan chat pun boleh. Ada sebarang soalan cikgu-cikgu? Kalau kebiasaannya kita tengok CDL ni ada hands on cara nak memudahkan dalam kelas kan. So ini adalah salah satu benda barulah cikgu-cikgu teaching model ni sebenarnya kalau kita tengok macam mungkin akan ada yang cikgu rasa susahnya buat apa nak buat teaching model lagi. Sebenarnya teaching model ni lah adalah panduan kalau kita nak berinovasi, kalau kita nak buat kajian tindakan yang kita tak nak buat inovasi produk. So ini juga salah satu daripada bahan yang cikgu-cikgu boleh persembahkan dalam pelaporan kajian tindakan cikgu, dalam pelaporan inovasi PDP cikgu. Tak semestinya dia adalah produk. Okey. Ya cikgu, kita buka kepada Q&A. Cikgu Ida, nanti saya PM Cikgu Ida ya. Selamat petang. Selamat petang. So saya ingat dulu saya mengajar fizik, sekarang memang mengajar fizik lagi. So kita ada contextual.
So adakah itu sama dengan contextual? Dia ya lebih kurang kontekstual tu betul lah sebab kita membawa dunia sebenar tu kan. Ya, kontekstual tu betul. Tapi apa elemen yang dalam kontekstual tu, adakah semua cikgu ikut? Adakah cikgu masih ingat apakah elemen dalam conceptual learning kita? Ya, betul-betul. Kan, tapi conceptual learning kalau kita tengok ada banyak elemen. Kalau seingat saya macam kita buat doing, feeling, watching, thinking. Tapi adakah kita apply semua? So kita integrated teaching model yang kita nak hasilkan ni sebenarnya dia adalah satu benda baru. Dia sebenarnya dia saling integrate. Mungkin sama dengan conceptual learning, tetapi kita dalam perkataan kita sendiri yang mudah kita nak faham. Kalau kita kata conceptual, kita macam dah follow, kita nak kena follow semua dia tu. Boleh cikgu? Adakah saya menjawab cikgu? Ya, ya. Betul-betul. Okay. Alright. Terima kasih Cikgu Chang. Ada lagi tak soalan-soalan daripada cikgu-cikgu lain? Okey, kalau tak ada sebarang soalan, saya nak serahkan semula kita punya sesi Zoom ini kepada Dr. Zalina. Bolehkah Doktor? Baik, terima kasih Cikgu Nur Hafizan atas perkongsian yang sangat baik pada hari ini kepada kita semua tentang bagaimana nak buat integrated teaching model. Saya mungkin nak share sedikit aja pengalaman saya membuat penandaarasan ke Singapura, bagaimana ada sebuah sekolah itu dia paparkan kerjaya ibu bapa tadi. Sebab tu saya sokong tu tentang kerjaya waris kan. Sebab paparan itu bukanlah hanya kepada parent yang menjadi doktor, lawyer. No, ada antara mereka itu, sebab murid kita pelbagai aras kan. Kita tahu murid kita ada yang memang excel, ada murid kita yang sedikit slow learner, ada pelbagai. Jadi sekolah itu meletakkan salah satu kerjaya waris ialah penggali kubur. Dan ada gambar dia, memang dipaparkan di laluan-laluan, murid-murid boleh lalu ke kantin dan sebagainya. So dia tunjuk bagaimana kerjaya seorang penggali kubur. Saya tersentuh di situ kerana parent itu juga ataupun waris itu berbesar hati nak share. Walaupun kerjanya itu kalau kita fikir penggali kubur, tapi kita kena ingat kan murid kita mungkin ada yang cenderung ke arah itu. Pada realiti kehidupan mereka, keupayaan mereka, kita tahu ada had-hadnya. Jadi kalau kita di sekolah kita boleh juga sharekan tadi kerjaya ibu ayah anak-anak murid kita ataupun waris tu, sebenarnya dia akan menjentik pemikiran anak murid kita, dia nak jadi apa dengan keupayaan yang dia ada. Kan? So real world dia nanti, dia nak jadi apa itu dia dah ada dah dari awal. Tak adalah angan-angan yang begitu tinggi tapi keupayaan dia kita pun tahu, dia pun tahu. Sebab gitu, saya pernah jumpa murid yang sekolah menengah lah ni ya, murid kelas art and design, lukis-lukis seni, tetapi bercita-cita nak jadi doktor. Okay. Kan tak tali tu kan. Sebab dia tak tahu. Punya tak boleh lah kalau belajar benda-benda ni nak jadi doktor akan datang. So itu adalah salah satu cara bila saya tengok macam mana mereka frame kan parent tadi, waris tadi dengan kriteria nak jadi penggali kubur itu sangat menjentik fikiran saya bahawa bagus sebenarnya memberikan gambaran pada anak-anak yang mungkin dia tidak berupaya nak jadi lawyer, tak berupaya nak jadi engineer contoh. Sebab itu yang orang gembar-gemburkan, esok nak jadi doktor, nak jadi hebat-hebat kan. So kita kena narrow down, nak kena tengok juga aras murid dan keupayaan dia sehingga kerjaya apa yang mereka boleh hadapi lah. Cuma cerita hari ini itu saya selingan sebab saya bila ingat Cikgu Nora tulis
ataupun kongsikan tadi tentang kerjaya waris. Kan? Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Nur Hafizan binti Abdul Wahab atas perkongsian yang sangat baik kepada kita pada hari ini. Dan saya anggap ini ialah kalau antara kita dah memang ada konsep-konsep itu atau integrated itu kita laksanakan adalah baik. Kalau belum, ini adalah tambahan ilmu yang boleh kita guna pakai. Dan saya yakin kajian yang sedang dijalankan oleh Cikgu Nora ini juga memberi manfaat pada masa akan datang kepada generasi pendidik kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah kongsikan, Urus Setia dah kongsikan link kehadiran. Tolong isikan link itu sekarang sebab nanti kalau tertinggal, biasanya lepas pukul 5.30 link itu ditutup. Kita pernah berhadapan dengan beberapa rakan peserta yang terlepas atau tersilap bagi email. Jadi pastikan email yang dimasukkan itu email yang betul supaya e-sijil akan kita peroleh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita juga akan bertemu pada minggu hadapan dengan sesi yang seterusnya, iaitu siri yang ke-40 bersama Cikgu Mastura binti Bujal. Ini juga menarik, saya tak tahu apa ceritanya, tetapi tentang sebihat, mudah dan cepat. Di sebalik tajuk itu, saya pun tak tahu ceritanya apa, tetapi ada sedikit sinopsisnya di bawah tentang pelbagai jenis aplikasi interaktif digunakan oleh para guru untuk mempelbagaikan penyediaan bahan pengajaran agar PDP dapat menarik minat para pelajar. Jadi ini boleh diguna pakai untuk kedua-dua level, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadi jangan lupa link untuk sesi minggu depan juga telah kita paparkan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh isi dan juga boleh bagi pada rakan-rakan yang lain yang tidak mengikuti pada siri pada hari ini. Baik, kita buka gambar kita, buka kamera kita untuk kita ambil gambar. Sesi kita sebelum berakhir, biasanya kita akan akhiri dengan ambil gambar lah. Ya. Silakan. Cikgu jangan malu-malu. Kita nak tengok tiap minggu kan, saya tengok wajah-wajah yang berbeza, ada ketika wajah yang sama. Jadi seronok. Kadang-kadang saya tengok balik. Ni minggu dulu ada lah, minggu ni ada. Very good kan? Okey, rakan-rakan CDN yang lain juga boleh bantu, Urus Setia juga boleh bantu untuk ambil gambar sebab kita ada banyak muka surat ni. Saya pun cuba ambil juga ya. Jangan hilangkan senyuman kerana kita tak tahu muka surat mana tuan-tuan dan puan-puan. 1, 2. Apa-apa pun saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Nur Hafizan atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan pengetua guru besar guru-guru dan pasti je pada hari ini kita ada 2 orang rakan dari Indonesia yang sama-sama mengikuti siri ini tadi. Salah seorang ialah Pak Yuda. InsyaAllah kalau ada kelapangan minggu-minggu yang akan datang juga beliau akan ikuti dengan guru-gurunya yang lain. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berhujung minggu.